Selamat datang ke satu lagi episod di Konfesi Seram. Cerita pada malam ini adalah tentang pengalaman Zainal ketika beliau masih muda. Ketika kita masih muda, banyak perkara yang kita lakukan tanpa fikir banyak-banyak. Perkara bodoh kebanyakannya. Dan ini adalah tentang pengalaman Zainal apabila dia ke satu tempat yang keras. Dan pada malam itu bukan satu, tetapi dua yang dijumpai Zainal. Cerita pada malam ini adalah saya terjumpa dua pada satu malam. Anda sedang menonton Konfesi Seram, The Supernatural Confessions. Seperti yang saya nyatakan lebih awal tadi, kisah ini berlaku apabila Zainal masih lagi muda, iaitu dalam 20-an. Pada suatu malam ketika sedang lepak dengan kawan-kawan, salah satu kawan cadang untuk lawati satu tempat yang keras ini, di mana yang dijumpai oleh dia dan abangnya beberapa minggu yang lepas. Mengikut kawan ini, tempat itu adalah tempat pembuangan barang-barang itu. Kawan itu juga berkata, di situ banyak kain-kain berwarna-warni, kebanyakannya berwarna kuning, akan diikat di pokok-pokok di sana. Dan apabila Zainal terdengar cadangan ataupun plan ini, terus rasa excited dan memanggil kawan-kawan yang lain untuk berkumpul di satu tempat dan plan apa yang mereka nak buat pada malam itu juga. Zainal berkata, pada kawan-kawan yang berada di Singapura pasti pernah dengar tentang Yishun ITE kan? Ketika itu, Yishun ITE masih lagi wujud. Di belakang Yishun ITE ada satu longkang di mana kita gelar sebagai longkang pecah. Di situlah kita suruh kawan-kawan semua yang datang daripada tempat ataupun rumah masing-masing datang berkumpul. Kerana dari situ kita akan mulakan perjalanan kami. Sampailah ke hujung longkang tersebut di mana kita akan sampai di satu muara. Zainal dan rakan-rakannya sampai di situ lebih kurang pada pukul 10 malam. Mereka berdiri lepak, hisap rokok di sana ketika menunggu rakan-rakan yang lain untuk sampai. Dan juga mereka perlu tunggu untuk air surut terlebih dahulu sebelum mereka boleh menyeberangi kawasan tersebut untuk sampai ke tempat yang mereka ingin pergi. Apabila masa sudah sampai, kami baca surah-surah dari Al-Quran untuk memastikan benda-benda ini tidak dapat masuki badan kami ataupun mengikuti kami balik ke rumah apabila kami habis di sini nanti. Zainal berkata, saya ingat lagi keadaan ketika itu. Di dalam perjalanan itu, sebelah kiri saya adalah penuh dengan pokok-pokok dan semak sabun. Dan di sebelah kanan saya pula adalah railing ataupun pemegang tangan longkang untuk memastikan orang tidak jatuh ke dalam longkang tersebut. Dan ketika itu kami jalan dalam satu baris. Setiap orang akan memegang bahu orang yang di hadapannya. Dan saya merupakan orang yang kedua terakhir. Maksudnya saya masih ada lagi seorang rakan di belakang saya. Ketika itu agak legalah rasa Zainal kerana dia tidak ingin menjadi orang yang terakhir. Takut nanti halfway through ataupun di tengah jalan ada orang lain pula yang memegang bahunya. Dan kami mula berjalan. Dan hanya beberapa langkah sahaja kami terdengar bunyi nangisan yang perlahan. Ketika itu Zainal berkata dia tahu bahawa kawan-kawan sudah mula gementar. Dan ada juga yang sudah mula panik. Tetapi yang lebih berani itu cakap, kita harus teruskan. Kita sudah sampai di sini, biar kita habiskan jalan ini. So, Zainal dan rakan-rakannya teruskan perjalanan. Dan hanya beberapa langkah lagi, dari bunyi tangisan mereka terdengar. Zainal berkata, kalau itu tidak takutkan kami, itu penipu namanya.
Ketika itu, bulu roma saya memang meremang, kata Zainal. Ketika Zainal terdengar bunyi mengilai itu, Zainal memandang ke kiri dan ke kanan untuk mencari dari mana datangnya bunyi tersebut. Tetapi, waktu itu adalah amat gelap. Dan menurut Zainal, mereka pergi dengan tidak berbekalkan torchlight yang mencukupi. Hanya 2-3 orang saja yang mempunyai lampu suluh dan di mana yang lain-lain hanya menggunakan lampu daripada telefon ataupun harapkan cahaya daripada bulan. Kemudian sampailah kami ke hujung longkang tersebut. Apabila kami menyeberangi longkang tersebut, kami akan sampai ke satu hutan. Dan disitulah kami masuk ke hutan tersebut. Dan kini dari satu baris menjadi 2 baris. Dan ketika Zainal menyeberangi longkang tersebut, Zainal sudah dapat lihat pokok-pokok di hadapan adalah penuh dengan ikatan-ikatan tali berwarna kuning. Ada yang masih terikat, tetapi ada sudah yang tergantung seolah-olah putus. Pada waktu itu, Zainal berkata, dia berasa takut tetapi juga excited pada masa yang sama untuk lihat apa yang ada di hadapan. Inilah apa yang saya katakan lebih awal tadi. Perkara-perkara bodoh yang kita buat ketika kita masih muda. Dan apabila mereka masuk ke dalam hutan, hampir setiap pokok yang mereka jumpa adalah ada dengan ikatan-ikatan tali yang berwarna kuning ini. Dan ia ada di merata-rata tempat. Dan mereka teruskan perjalanan mereka. Dan tiba-tiba lebih kurang 5 minit sahaja, leader ataupun ketua kumpulan yang berjalan di hadapan berhenti dan berbisik perlahan-lahan. Kerana waktu itu adalah amat diam dan sunyi sepi, kita dapat dengar bisikan itu daripada orang yang pertama sehinggalah orang yang terakhir. Apa yang ketua itu berkata adalah, jangan arahkan lampu suluh kamu ke bahagian sebelah kanan, tetapi mata boleh tumpu ke sebelah kanan dan lihatlah sekiranya anda berani. Itu yang dipesan oleh ketua kumpulan. Tidak tahu kenapa, yang lain hanya teruskan perjalanan secara perlahan-lahan walaupun tidak menjawab ataupun berkata apa-apa. Dan kesemua daripada kami, lampu suluh kami ke bahagian kiri, tetapi mata tertumpu ke bahagian kanan. Dan apa yang saya lihat adalah seorang budak yang bercangkung di sebelah kanan kami. Dan apabila kami melintasinya, dia sedang melihat ke arah kami. Walaupun keadaan pada waktu itu adalah agak gelap, tetapi anda pasti tahu apabila anda berada di dalam kegelapan untuk satu tempoh masa yang lebih panjang, anak mata anda akan terbuka dan anda akan dapat melihat benda-benda di sekitar anda dengan cahaya yang paling minima. Dan ketika itu, Zainal nampak seorang budak yang sedang berjangkung di sebelah kanan mereka. Dia masih ingat lagi bentuk budak tersebut dan mata yang memandang ke setiap kawan-kawannya yang melimpasi budak tersebut. Dan itu adalah yang pertama. Dan Zainal yakin bahawa itu adalah apa yang orang gelar toyol. Dan ini adalah huraian daripada Zainal apa yang dia nampak malam itu. Dia berkata, matanya bukan adalah merah seperti orang selalu ceritakan. Tetapi matanya bukan juga seperti kita sebagai manusia biasa. Menurut Zainal, ketika dia limpasi budak tersebut, tidak pasti sama ada adalah dari surah-surah di dalam Al-Quran, tetapi dia tidak rasa takut. Walaupun budak itu hanya 1 kaki sahaja daripada di mana dia berjalan. Saya nampak kepala, saya nampak badannya, dan juga saya nampak kedua-dua tangannya memegang kedua-dua kakinya apabila dia sedang dalam posisi bercangkung. Dan sebab kami sudah bersetuju lebih awal tadi bahawa kami tidak akan berhenti walaupun nampak apa-apa benda sekalipun. Jadi, kami semua teruskan perjalanan walaupun kami sudah jumpa apa yang kami ingin nampak pada malam itu menurut Zainal.
Dan Zainal dan rakan-rakannya meneruskan perjalanan. Mereka tidak nampak apa-apa untuk beberapa minit itu. Hanya pokok-pokok dan juga semak samun yang berada di sekeliling mereka. Dan di sinilah apabila kebanyakan kami sudah hampir-hampir kencing dalam seluar ataupun lari keluar dalam ketakutan. Kawan ataupun ketua kumpulan yang berada di hadapan tiba-tiba terhenti, menyebabkan keseluruh barisan di belakang juga tidak bergerak. Dan ketua kumpulan lampu suluh dia ke sebelah kanan. Apa yang saya nampak ketika itu adalah hanya pokok-pokok yang disuluhnya. Tetapi pokok-pokok tersebut adalah agak jauh di antara satu sama lain. Dan cepat-cepat mereka dekati satu sama lain sehinggalah kebanyakan mereka dekat dengan ketua kumpulan. Lalu mereka bertanya, "Apa kau nampak?" Ketika itu, kebanyakan mereka sudah mula rasa cemas. Kemudian dia menjawab, "Korang nampak tak apa tu? Yang di depan tu?" Menurut Zainal, kami semua pandang ke arah yang ditunjuk oleh ketua kumpulan tersebut. Tetapi ketika itu, Zainal tidak nampak apa-apa pun. Hanya pokok-pokok yang di hadapan. Zainal dan beberapa rakannya mengambil beberapa langkah lebih dekat lagi untuk lihat apa yang dimaksudkan oleh ketua kumpulan. Dan apa yang Zainal nampak hari itu akan ubah pandangan Zainal terhadap barang-barang dari dunia gaib. Menurut Zainal, apa yang dia nampak di sebalik pokok itu adalah nama yang kebanyakan daripada kita kenal dari cerita-cerita seram. Dia nampak separuh daripada badan pocong muncul di sebalik pokok. Benda tersebut muncul di sebalik pokok seolah-olah dia ingin melihat siapa yang datang. Dan menurut Zainal, bukan sahaja dia nampak kepala sahaja, dia nampak separuh daripada badan entiti tersebut. Ketika Zainal nampak benda tersebut, Zainal terpaku dan tidak tahu bagaimana untuk reaksi pada benda tersebut. Dia nampak benda tersebut masih lagi berada di situ, melihat daripada sebalik pokok. Dan dari satu pokok, ia muncul, kemudian ia gaib begitu sahaja dan muncul di pokok yang lain. Tetapi, posisi ataupun kelakuannya masih sama, iaitu akan keluar daripada belakang pokok untuk melihat siapa yang berada di situ. Zainal kata dia tidak pasti bagaimana untuk jelaskan lebih terang ataupun lebih lanjut lagi tentang dia hilang dan muncul di sebalik pokok yang lain. Tetapi pada ketika itu, bulu roma memang habis meremang menurut Zainal. Dan apabila benda itu gaib dan muncul lagi di pokok, ia kelihatan seperti semakin berhampiran dengan kumpulan Zainal. Lantas mereka berundur cepat-cepat, malah ada yang hampir-hampir jatuh. Begitu juga dengan Zainal, hampir-hampir jatuh dan kehilangan selipar. Ada yang sudah mula lari daripada tempat tersebut. Tetapi ketua kumpulan dengan jelas berkata, "Jangan lari, sama-sama kita jalan cepat-cepat keluar daripada sini. Jangan tinggalkan rakan-rakan di belakang." Dan mereka cepat-cepat keluar daripada kawasan tersebut. Tiada seorang pun yang berani untuk lihat apa yang berada di belakang. Adakah mereka dikejar ataupun tidak, mereka tidak pasti. Mereka tahu mereka ingin keluar daripada tempat itu secepat mungkin. Hari ini, lokasi yang dilawat oleh Zainal dan rakan-rakannya telah bertukar ataupun telah menjadi jalan raya. Menurut Zainal, dia pernah terdengar kemalangan yang terjadi di jalan baru tersebut. Tetapi, kata Zainal, saya tidak pasti sama ada kaitan ataupun tidak dengan benda-benda yang kami nampak malam itu dengan kemalangan hari ini di jalan raya tersebut. Apa yang saya pasti adalah benda-benda yang saya nampak malam itu. Bukan saja satu, tetapi dua pada satu malam. You are listening to Supernatural Confessions.